Berkaitan gangguan dalam tubuh, gangguan dalam badan kita. Kadang-kadang seseorang tu dia tidak menyedari di tubuh dia sendiri sudah ada gangguan makhluk halus yang sudah mula meresap dalam tubuh badan dia. Antara tanda-tanda lah, tanda-tanda, walaupun tanda-tanda ini tidaklah begitu muktamad, tetapi boleh kita jadikan ia sebagai ukuran. Pertama ni, gangguan dalam tubuh ni ada dua keadaan. Satu ketika tidur, yang kedua ketika jaga. Ketika tidur ni banyak tanda-tandanya ada 18, tapi saya ringkaskan antara lain lah. Yang pertama, susah untuk tidur malam. Bila waktu malam dia orang lain semua tidur nyenyak, dia tak boleh tidur sampai pukul 3 pagi, 4 pagi pun begitu juga. Walaupun di siang hari dia sibuk ke sana kemari, tetapi tetap juga dia tidak mampu tidur, tidak mampu melelapkan mata. Itu pertama. Kemungkinan besar gangguan itu telah masuk dalam tubuh dia. Yang keduanya, mudah sangat terjaga. Tengah malam, kalaupun dia tidur awal, tengah malam pukul 2, pukul 3 dah terjaga dia. Terjaga, kadang-kadang rasa cemas. Kemudian dah tak boleh tidur sampai ke pagi. Dan kalau keadaan ini berlaku sekali dua kali, mungkin disebabkan kerana keletihan. Tapi kalau umpama keadaan itu berlaku berlarutan, maka dia kena pastikan betul-betul apakah ianya disebabkan gangguan tidur semata-mata ataupun disebabkan ada gangguan-gangguan yang lain. Yang ketiganya ialah kalau sekiranya sering dia mendapat mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan. Contohnya kalau dia nampak dalam mimpi tersebutlah mungkin ada makhluk-makhluk lembaga hitam dan sebagainya yang cuba datang mencekik dia, walaupun mungkin hakikatnya tidak begitu, dan dia cuba untuk berteriaklah, menjerit, tapi tak boleh nak keluarkan suara, ataupun tak boleh nak baca ayat kursi dan sebagainya, maka ini tanda-tanda bahawa gangguan itu sudah mula masuk dalam badan dia. Yang ketiga, ini biasa kadang-kadang kita jumpa ketawa tengah tidur, menangis tengah tidur, atau mungkin menjerit tengah tidur, tiba-tiba tengah-tengah malam menjerit dia. Jadi kalau dia tidur dengan rumah dia, isteri dia, tiap-tiap malam isteri dia tak dapat nak tidur. Sebab apa? Layan suami dia, sebab tiap-tiap malam menjerit-jerit. Kalau suara mungkin boleh dia dengari dalam lingkungan yang kecil, dalam bilik saja tak apa. Tapi kalau dia duduk di rumah-rumah yang berdekatan, mungkin jiran tetangga pun dengar juga suara dia menjerit tengah-tengah malam. Yang seterusnya, ini biasa juga berlaku kepada anak-anak kecil. Kadang-kadang yang remaja pun ada. Waktu tidur tu gigi selalu belaga. Macam tu belaga. Dia belaga-laga gigi. Jadi belaga-laga gigi ni antara tanda bahawa kemungkinan gangguan dalam tubuh dia. Jadi maknanya sebab itulah kalau anak-anak kecil kita, kalau kita nak pastikan dia ada gangguan atau tidak ada gangguan, cuba kita pegang kepala dia, kita pegang, letak tangan kita di atas kepala dia dan kita baca ayat-ayat ruqyah, Fatihah, ayat kursi, 3 kur, kita ulang-ulang lawa anzalna, apa hasibtum, dan ayat-ayat perlindungan. Maka kalau kita lihat tiba-tiba kaki dia bergerak, tangannya bergerak, kemungkinan di dalam badannya ada sesuatu yang menumpang. Ataupun mungkin dia bermimpi dia jatuh daripada tempat yang tinggi, ataupun mungkin gunung yang tinggi, jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, tiba-tiba dia tersedar, dan keadaan berlaku secara berulang-ulang. Dan termasuklah dia bermimpi dia melalui jalan yang kotor, tandas, najis, tempat buang sampah dan sebagainya. Dan juga mimpi bertemu dengan budak kecil. Kalau bermimpi bertemu budak kecil semata-mata, itu mungkin taklah berisiko sangat. Tapi kalau dia bermimpi sampai kepada tahap dia pegang budak tu, dia bersusukan budak tu, ini kena hati-hati. Kalau sekiranya keadaan itu berlaku berpanjangan, maka dia kena hati-hati. Sebab apa? Dia dibebangi bahawa makhluk yang mengganggunya itu sudah mula bergerak ke hadapan, sudah mula berusaha untuk mengganggunya dengan lebih dahsyat lagi. Kemudian dan juga ada juga keadaan seseorang yang terganggu dalam gangguan berada dalam tubuh dia, ialah waktu dia tidur tu dia boleh bangun, kemudian dia boleh berjalan tengah tidur tu. Kadang-kadang pernah satu ketika tu dia sempat buka pintu ensel rumah dia. Rumah dia kebetulan lah berada di tepi patah laut lah. Dia sempat pergi ke patah laut, mana patah balik, bosan balik, tidur balik. Kalau macam tu alhamdulillah. Tapi kalau terus berenang terus langsung hilang, tak jumpa, itu bahaya. Sebab itulah sebelum tidur ni, kalau boleh kita tidur dalam keadaan berwuduk, kemudian kita baca doa ayat kursi 3 kur,
dan kita harapkan Allah Ta'ala kejutkan kita pada masa waktu yang kita harapkan. Dan yang terakhirnya ialah selalu bermimpi melihat benda-benda tajam ataupun yang miang-miang ni, seperti paku ke, miang buluh ke dan sebagainya. Itu pun kena hati-hati juga, sebab kita bimbang bisa yang ada kaitan dengan gangguan makhluk halus ni sudah mula meresap dalam tubuh badan dia. Dan kalau dibiarkan, dianggap ini mungkin penyakit klinikal semata-mata, setelah doktor kata tak sakit pun okey, sihat, boleh bekerja dan sebagainya, tapi dia sendiri yang mengana, maka dia kena hati-hati juga, maka dia kena dapat juga rawatan daripada perawat-perawat Islam.